Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat, tuan-tuan sekalian, alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT. Pada petang ini jumpa lagi kita dalam program Madrasah Ramadan untuk sama-sama kita bincangkan berkaitan dengan maudhu' kita pada hari ini ialah menjadi Muslim yang bertanggungjawab terhadap masjid. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Innama ya'muru masajidallahi Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. At-Taubah ayat yang ke-18 yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan rumah Allah, yakni masjid, ialah orang yang beriman dengan Allah dan hari kemudian, mendirikan salat, menunaikan zakat dan tidak takut kecuali kepada Allah SWT. Mudah-mudahan mereka itu termasuk dalam kalangan orang yang dipetunjuk oleh Allah SWT. Alhamdulillah tuan-tuan sekalian, kita sebagai umat Islam lebih-lebih lagi bersyukur kita berada di bulan Ramadan yang penuh berkat ini, bulan untuk kita menghimpun sebanyak mungkin pahala sebagai aset kita di akhirat nanti. Bila kita sebut Muslim, kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang Islam, bertanggungjawab, ada kewajipan di atas pundak kita masing-masing. Dan kalau kita imbas kembali, bagaimana kita umat Islam ini diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku, yang Allah SWT menciptakan jin dan manusia melainkan hikmat agar manusia dan jin tadi dapat mengabdikan diri pada Allah secara total. Jadi bila kita faham, bila kita makrifah bahawa kita ini adalah hamba Allah SWT, yang mana kehidupan kita di dunia ini hanyalah sementara. Rasulullah SAW bagi tahu pada kita, a'maru ummati baina siti wa sab'in, atau kama Rasulullah SAW. Umur umatku, kata Nabi kita SAW, di antara 60-70 tahun saja. Tak lama tu, umur kita di antara 60-70. Yang lebih daripada 70 itu jarang-jarang, kadang-kadang. Tak ramai sampai umur 90, sampai umur 95, sampai umur 100 ni tak amat. Dan kalau ada pun dah tak larat dah, tak cekak, tak rok dah. Jadi bila kita sebagai umat Nabi SAW ini dalam kedudukan dalam keadaan umurnya sekitar 60-70, jadi kita yang faham, yang makrifah tentang tanggungjawab kita, mesti kita rebut peluang kita menjadi Muslim. Lebih-lebih lagi kita umat Islam ini yang mengikut contoh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman Allah Taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Rasulullah kepada umat kamu, jika betul umat kamu cinta kepada Allah, hendaklah ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ittiba, ikut Nabi, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita mak Rasulullah, ikut cara hidup Rasulullah, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kita semua. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan
mengampun segala dosa kita, dan Allah akan menetapkan pendirian kita. Sebab tu dalam kehidupan kita umat Islam tidak boleh lari. Mesti kita faham betul-betul, makrifah betul-betul berkaitan dengan kehidupan dunia ini hanyalah sementara. Kita tuan-tuan sekalian bermula daripada alam arwah. Dalam alam arwah Allah telah tanya kepada kita, alastu bi rabbikum, adakah aku ini Tuhan yang mencipta kamu? Qalu, semua roh-roh telah jawab. Qalu, bala, bahkan ya Allah engkaulah Tuhan kami. Syahidina, seluruh makhluk Allah menjadi saksi di atas pengakuan kita bahawa Allah lah pencipta kita, Allah lah yang mengurus kita, dan Allah yang akan mematikan kita, yang Allah akan menghidupkan kita semula, dan Allah akan memberi balasan ganjaran kepada apa yang kita buat semasa hidup dunia dulu. Bila kita berada di alam arwah, kemudian berada di alam rahim, dan sekarang ini kita berada di stesen atau marhalah yang ketiga, iaitu alam syahadah, alam dunia. Di alam dunia inilah tuan-tuan sekalian tempat kita mencari bekalan sebanyak mungkin untuk kita hidup di sana alam barzah, untuk kita hidup di sana alam mahsyar, dan untuk kita hidup di sana insya-Allah di alam syurga nanti. Itulah cita-cita, kehendak kita, kemahuan kita semua. Jadi bila kita yakin bahawa kita akan hidup di sana, iaitu di alam barzahnya, alam mahsyarnya, dan alam syurganya, yang mana kehidupan di sana perlu kepada bekalan semasa kita berada di alam dunia ini. Jadi sebagai umat Islam yang berkaitan dengan tajuk kita hari ini, tanggungjawab kita terhadap masjid Allah SWT. Orang Islam, orang yang beriman, yang bersyahadah kepada Allah SWT. Manakala masjid ialah masjid bahasa Arab, Melayunya bermaksud tempat sujud, tempat sujud. Dan masjid ini tuan-tuan sekalian dinamakan sebagai Baitullah ataupun rumah Allah. Kerana apa dinamakan masjid sebagai rumah Allah? Kerana mulianya institusi masjid sehingga dinamakan rumah Allah. Kemuliaan masjid tadi. Jadi bila kita umat Islam, kita mesti ikatkan diri kita dengan masjid. Bagaimana tadi ayat tadi, kita mesti ikut sunnah Nabi kita, mesti ittiba' Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk mendapat kasih sayang Allah, untuk dapat maghfirah Allah, untuk dapat kebahagiaan dunia akhirat, mesti ikut Rasulullah SAW. Bagaimana ketika hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bila sampai saja di Madinah Al-Munawwarah, setelah beberapa hari berada di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, Rasulullah mencari tapak untuk mendirikan masjid, iaitu satu tanah kepunyaan dua orang anak yatim. Dan Rasulullah minta dengan para sahabat agar membeli tanah tadi daripada wali kepada anak yatim tadi dan didirikan Masjid Nabawi. Sebagaimana kita lihat adanya hari ini. Kita lihat bagaimana pentingnya peranan institusi masjid, sehingga Rasulullah SAW bila sampai di Madinah beberapa hari, Rasulullah bina masjid. Sebab itu kita umat Islam tidak boleh tidak, kita mesti yang pertama peranan kita, tanggungjawab kita Muslim untuk mencari bekalan hidup akhirat, iaitu bagaimana kita dengan masjid. Pertama, lebih-lebih lagi kita orang lelaki Muslim, yang lelaki ini, pertama kita mesti bina masjid. Bagaimana bina masjid? Sekiranya tak ada, ataupun sekiranya dah masjid dah tak muat, ataupun dah crowded, dah melimpah ruah, bina masjid lain, ataupun perbesarkan masjid lagi. Bina masjid sama ada kita gotong royong dengan fizikal kita, dengan tenaga kita, ataupun kita boleh bagi apa dia ni bahan-bahan binaan, atau kita boleh bagi wang, ataupun kita boleh tolong minta derma daripada masyarakat untuk bina masjid. Tidak boleh tidak, dalam masyarakat, dalam kampung, dalam qaryah mesti ada masjid. Kerana apa? Mahalnya peranan ataupun tanggungjawab terhadap masjid tadi. Yang kedua, bila kita dah bina masjid, apa tanggungjawab kita? Tanggungjawab yang kedua setelah binanya masjid ialah kita mesti menjaga, kita mesti mengimarahkan masjid. Sebagaimana ayat Allah,
ayat 18 surah Taubah tadi, Allah bagi tahu hanya senya orang yang mengimarahkan rumah Allah, yakni masjid, ialah orang yang beriman pada Allah dan hari kemudian. Mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mereka tidak takut melainkan hanya pada Allah Subhanahu wa taala sahaja. Bina masjid. Bila bina masjid, imarah masjid. Bagaimana nak imarah masjid? Iaitu dengan kita menghidupkan masjid. Pengimarahan masjid dengan cara menghidupkan masjid. Bagaimana menghidupkan masjid? Ya, contohnya didirikan solat fardu 5 waktu secara berjemaah di masjid. Orang lelaki tak boleh kita sembahyang di rumah. Kalau jarang-jarang, kadang-kadang untuk kita didik isteri kita, didik anak-anak kita, kita sebagai imam bolehlah. Kemudian yang lain, usahakanlah 5 waktu kita Muslim ni, yang lelaki ini, kita mendirikan solat fardu secara berjemaah di masjid. Kalau tak boleh 5 waktu pun, jangan kita lepas peluang maghrib, isyak dan juga subuh. Kerana apa? Kerana Rasulullah bagi tahu bila kita mendirikan solat Jumaat di masjid waktu isyak, pahalanya seperti kita beribadat separuh daripada malam. Separuh malam. Katakanlah daripada maghrib sehingga pukul 12 malam. Pahala kita dikasih solat bila kita solat berjemaah isyak. Dan bila kita berjemaah solat subuh, pahalanya seperti kita sembahyang daripada maghrib sampai subuh tanpa henti. Itu pahala. Itu aset kita untuk kita hidup di akhirat. Besarnya pahala. Itu solat berjemaah. Adakah masjid ini hanya untuk solat berjemaah saja? Pasti tuan-tuan akan jawab tidak. Tidak. Sebab kalau kita lihat masjid di zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, apa peranan Masjid Nabawi yang Rasulullah bina ketika bila sampai di Madinah. Masjid di Madinah, Masjid Rasulullah, Masjid Nabawi di Madinah, Rasulullah buat sebagai pusat dakwah dan penyebaran Islam. Musyawarah situlah. Wa amruhum syura bainahum. Rasulullah juga jadikan Masjid Nabawi sebagai tempat solat berjemaah. Rasulullah jadikan sebagai tempat belajar ilmu. Para sahabat sentiasa bersama Rasulullah belajar ilmu di Masjid Nabawi. Dan di sana adanya ahli sufah. Ada pondok-pondok kecil di sekitar Masjid Nabawi. Di sana adanya Rasulullah dirikan pusat aktiviti sosial dan pendidikan. Bahkan Masjid Nabawi menjadi pusat pemerintahan. Delegasi luar sama ada Parsi, Rom, Mesir, Najasyi daripada Habsyah pergi ke Madinah, mereka akan berjumpa Rasulullah di masjid sebagai pusat pemerintahan. Itu zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita perlu contohi, ikuti bagaimana peranan masjid zaman Nabi, dan kita mesti tambahkan lagi sesuai dengan zaman kita pada hari ini. Imarah masjid yang pertama tadi tuan, apa dia? Salat berjemaah di masjid. Sekurang-kurangnya maghrib, isyak dan juga subuh. Kalau tak dan sembahyang maghrib pasal apa balik lewat. Pergi isyak dan juga subuh. Kalau isyak tak boleh, subuh tak boleh, sebutlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak ada peluang lah. Kalau isyak subuh tak boleh. Zuhur asar buat kerja. Iaitu berjemaah. Kemudian tuan-tuan sekalian, apa lagi imarah masjid? Kita tempat belajar. Kalau kita di Kelantan ni dan ambonya di Pasir Putih, alhamdulillah, Masjid Pasir Putih ni Masjid Ibrahimi, 7 malam setiap maghrib, setiap lepas maghrib, kuliah maghrib penuh. Lepas subuh pun ada kuliah subuh. Lepas pagi Jumaat, pagi Sabtu ada. Kalau bulan Ramadan ini, setiap pagi bulan Ramadan adanya kuliah subuh. Dengan namanya penceramah siap, dengan tajuk siap, ketua bina. Cuma tahun ni tak buat. Pasal apa? Tahun ni ujian besar pada kita, COVID-19 ini tak boleh buat. Jadi kita buat cara ni lah, tuan-tuan sekalian. Tapi lepas-lepas, tahun-tahun lepas biasanya ada kuliah. Jadi tuan-tuan sekalian, iaitu menghidupkan masjid, memarah masjid dengan ada kuliah. Alhamdulillah tuan-tuan. Saya berkesempatan dijemput mengajari masjid sekitar Pasir Putih, sekitar Macam,
sekitar besu, alhamdulillah. Ahli jemaahnya ramai, alhamdulillah. Cumanya tuan-tuan, yang ramai pergi masjid belajar ni di antara maghrib isyak ni, walaupun ramai tapi ramai hok kita panggil hok pecing, hok mamuh nasi ngosi, hok bukan tua tapi lamu, bukan tua tapi lamu, hok pecing-pecing. Nak cari yang remaja memang susah tuan-tuan, susah. Seorang dua tu ada lah. Tapi ramanya yang umur telah lanjut. Kalau muda di mana? Kalau muda, bila kita pergi mengajar di masjid, ada sebuah saya mengajar setiap malam satu masjid, sebuah sekolah SBP. Sekolah semua penuh, tu ramah pelajar. Tingkat 1, tingkat 5 penuh. Kalau daun gugur, kalau kertas gugur jatuh daripada atas, memang tak kena latah masjid, kena atas ibu. Pasal ramah penuh. Di mana di sekolah. Tapi bila kita balik ke masjid-masjid, nak cari remaja kita ni, payuh, susah nak jumpa. Mana-mana masjid yang saya pergi, saya tanya, orang kapur ni tak beranak ke? Pasal apa tak ada muda? Hak lama-lama berlaku ni. Lagu mana? Ada ustaz duduk rumah. Tu. Jadi ibu bapa, teramanya si bapa yang pergi ke masjid, bawa anak-anak tadi. Mereka inilah sebagai ganti kita, didik daripada awal lagi. Apa dia tuan-tuan? Yang kedua, iaitu tanggungjawab kita mewujudkan imarahkan masjid dengan cara ada majlis ilmu, majlis pengajian, sebagaimana Rasulullah buat di Masjid Nabawi di Madinah sana. Ada. Dan bukan setakat kuliah maghrib saja. Kena ada juga majlis daurah kitab-kitab. Secara berkala, sebulan sekali, 2 bulan sekali, kena ada. Pasal apa kita nak hidupkan tadi, nak imarahkan masjid tadi, nak ceriakan masjid kita tadi. Dan ini tanggungjawab kita semua. Mungkin kalangan tuan-tuan ada ustaz, ambo ni bukit AJK, kita ada jemaah biasa saja. Ahli jemaah biasa pun alhamdulillah. Dan tuan-tuan yang ahli jemaah biasa pun boleh bagi idea. Boleh bagi idea kepada tuan imam, ataupun kepada SU masjid untuk dimasukkan dalam perancangan tahunan masjid. Boleh. Dan idea kita tadi dapat pahala, bagi idea dapat pahala tu. Bila dilaksanakan lagi dapat pahala lagi. Walaupun kita ahli jemaah biasa. Kita boleh ajak tuan-tuan. Kita boleh ajak jiran kita, keluarga kita, kerabat kita, sahabat anda kita, ajak dakwah mereka supaya pergi ke masjid. Untungnya tuan-tuan, Rasulullah bagi tahu, addalu ala khairi kafailihi. Addalu ala khairi kafailihi. Orang yang menunjuk kepada jalan yang baik, dia akan dapat pahala sebanyak mana orang buat tadi. Kita ajak sahabat kita pergi ke masjid. Dia pergi masjid, dan sebanyak mana pahala yang dia dapat, kita akan dapat banyak tu juga, tanpa kurang sikit abuk pahala dia. Tak untung. Ini menega cara untung ni. Ajak orang ke masjid, banyak mana pahala dia buat, kita dapat, dia dapat. Allah kaya. Allah bagi tahu, ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah, wallahu wal ghaniyul hamid. Hei manusia, kamu semua ni adalah fuqara, fakir. Tuan-tuan, kita manusia ni pakai belaka. Apa dia pakai? Tak ada kau sekarang. Cuba ingat masalah air dulu daripada perut mak kita dulu. Gapo dia kita bawa? Piyah ada, jubah ada, serabih ada, bidui ada? Tak ada tuan-tuan. Telanjang bogel. Sorak benar apa tak ada? Itulah pakainya kita. Apa pun tak ada lah kita. Tapi sekarang alhamdulillah, pasal apa? Allah bagi kepada kita. Dengan akal kita, dengan anggota kita, kita dapat cari rezeki daripada Allah. Dan bila kita tahu lagu tu tuan, Allah ni kaya, kita ni fakir. Allah ni ghani, maha kaya. Bila Allah maha kaya, kita ajak orang buat baik. Contoh tadi, ajak jiran kita, sahabat kita, kaum kerabat kita pergi ke masjid, sama ada untuk solat berjemaah ataupun untuk bersama dalam majlis pengajian. Dia akan dapat pahala, dan kita yang ajak ni, addalu ala khairi ini, akan dapat pahala sebanyak mana yang dia buat. Tuan-tuan,
kita perlu pada pahala sebanyak-banyak. Ingat pesanan Imam Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dia kata, betapa sedikitnya bekalku, sedangkan perjalanan aku di akhirat adalah amat jauh, tuan-tuan. Di sana kita tidak akan mati dah, hidup selama-lama. Dan bekalan yang kita bawa di sana adalah ni yang kita nak cari sekarang ni. Sebab tu hamba sendiri petai-petai Ramadan ni kena tekak dah, tuan-tuan, kena tekak dah ni. Tapi mari juga sini untuk bagi tazkirah, bagi kuliah, untuk manfaat kita bersama. Walau keadaan kita tekak, tapi semangat lagi pasal apa? Ni aset akhirat kita, tuan-tuan sekalian. Bila hamba bagi tahu, tuan-tuan beramal, tuan-tuan akan dapat. Dan insya-Allah hamba pun akan dapat. Tanpa mengurangkan langsung pahala, tuan-tuan. Apa? Allah Ghani Maha Kaya. Sebab tu, tuan-tuan, jangan malas untuk kita sama-sama ajak, menyeru sahabat anda kita, keluarga kita, supaya imarahkan masjid, sama ada imarah dengan solat secara berjemaah di sana ataupun mengikuti majlis-majlis pengajian. Itu cara kita nak imarahkan, nak menghidupkan masjid, nak ikat kita dengan masjid. Sebab tu sekalian mahalnya Muslim, orang beriman yang mengikat hati dia dengan masjid, merupakan salah satu orang yang akan mendapat lindungan Allah di masyarakat nanti. Apa dia ni? Syabun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Mana orang beriman yang hati dia sentiasa terikat dengan masjid. Bagaimana terikat masjid? Sentiasa ingat masjid. Mana-mana dia pergi, dia akan singgah di masjid. Akan singgah di masjid untuk menunaikan solat berjemaah ataupun solat tahiyatul masjid. Cinta, rindu. Ni tuan-tuan sekalian, sebagaimana sekarang ni. Allahu Akbar. Sebelum ni tuan-tuan, tahun lepas kita dapat berjemaah solat tarawih 30 malam, 29 malam dengan Imam Hafiz, sama ada mana-mana masjid. Kalau lepas sebut ini Masjid Ibrahimi, penuh imam baca Allahu Akbar dengan suaranya lunak merdu. Dah 10 akhir ni tuan-tuan, 3 pagi, 3 pagi dah berada di masjid, dah ada di Jumaat untuk apa dia? Untuk tahajudnya, taubatnya, hajatnya, zikir munajatnya. Tapi sekarang tuan-tuan tak boleh. Hanya 4 orang saja. Tu imam tua, tu imam muda, tu bila tu siap. Kita hak tidak tu imam ni, kita hak tidak tu siap ni, rumah lah kita. Jadi tu imam rumah. Tapi kita rindu pada masjid. Pasal apa? Sudah bertahun-tahun itulah kita buat. Jadi hati kita terikat dengan masjid. Tuan-tuan sekalian, kita akan dapat lindungan. Apa dia lindungan Allah di mahsyar nanti tak panah, tuan-tuan. Lebih daripada ekor lagi. Itu dengan cara kita menghidupkan masjid tadi, imarah masjid tadi. Bukan setakat solat fardu berjemaah, bukan setakat majlis-majlis pengajian. Boleh lagi kita buat yang lain-lain. Apa dia lagi, tuan-tuan? Contohnya kita mengadakan apa dia ni, kursus-kursus solat untuk remaja-remaja, untuk kanak-kanak, bahkan untuk orang-orang lama atau orang tua. Kena kursus juga, tuan-tuan. Betapa ramai lagi kalangan kita ni solat tak betul, tuan-tuan. Pasal apa? Sebab kita solat, kita semayang dengan cara tu. Masbuk mahfid masih tak payah lagi. Kena ada kursus ataupun seminar solat juga untuk orang lama. Apa dia lagi? Kita adakan kursus faham Islam. Macam-macam kita boleh buat berpusat di masjid tadi. Nak ikat dengan masjid. Bahkan tuan-tuan sekalian, bukan setakat kursus sembahyang, kursus pengurusan jenazah, kursus apa dia, baiti jannati untuk membahagiakan rumah tangga. Bahkan macam-macam kita boleh buat kursus, seminar, kewangan ke di masjid. Itu cara kita nak imarahkan masjid agar kita bertanggungjawab dengan masjid. Seterusnya bagaimana tuan-tuan sekalian? Seterusnya masjid ini lepas kita bina, kita imarah, dan kita kena jaga masjid, tuan-tuan sekalian. Kena jaga. Kebanyakan kita urus masjid ini adalah contohnya dalam bab kebersihan, nazafah. Siapa yang menjaga kebersihan masjid? Kita akan serah pada Tok Siok. Tengok tak cicak, ini bukan kerja aku ni. Pasal apa Tok Siok? Ada dah.
diberi elau. Kita tersiap. Tengok siapa tu tak kutip. Allahu Akbar. Ingat tuan-tuan. Masjid rumah Allah. Bukan rumah tu imam, bukan rumah tu siap, bukan rumah tu bela. Rumah Allah, jadi kita kena pakat-pakat jaga. Ini tanggungjawab kita. Bila kita tengok dalam masjid ni biasa ada apa dia tak cicak. Kita ambil nyapu, ambil nyodok tadi, kita tolong sapu. Kita tengok kertas, sampah, tisu yang jatuh, kita kutip. Pasal apa tuan? Bila kita jaga rumah Allah tuan, bila kita sama ada kita kutip tak cicak ke, kita kutip sampah ke, Allah akan bina. Allah akan perintah malaikat bina mahligai dalam syurga. Kita kutip, kita sapu tak cicak. Kita kutip sapu, nampak remeh-temeh. Tapi disebabkan masjid ni rumah Allah. Bila rumah Allah, Allah akan perintah malaikat bina mahligai dalam syurga untuk orang ni. Tu kelebihan. Jaga rumah Allah. Bukan sebarangan. Bukan kita nak suruh pada tu saja. Tak. Ini tanggungjawab. Ini peranan kita sebagai umat Islam. Jangan kita suruh pada mereka saja. Ejek saja ini masjid-masjid. Tengok pokok patah ke, tengok sobok jatuh ke, tak secara jangan. Tuan-tuan. Hak kita bersama. Hak tu ejek itu dilantik. Lebih bertanggungjawab. Dan kitanya kena main peranan sama-sama. Terutama dalam jaga apa dia? Jaga kebersihan masjid tadi adalah tanggungjawab hak kita bersama kerana rumah Allah bukan rumah tu imam. Seterusnya tuan-tuan sekalian, kita bina masjid sama-sama. Kita jaga imarah masjid sama-sama, pakat panggil, pakat jepuk, pakat ramai-ramai masjid dengan pelbagai-bagai program. Kalau Ramadan ini biasanya buka puasa masjid ramai-ramai. Kemudian solat solat maghrib berjemaah. Balik pergi syak pula, kemudian berterawih pula tuan-tuan. Sebelum ni lah, sebelum ni. Bagaimana kita mengimarahkan, menghidupkan masjid. Ramai-ramai bagi moreh. Untuk marah ke masjid. Alhamdulillah tuan-tuan. Cuma tadi nak ulangi bahawa apa dia yang marah masjid ini biasanya yang umur lanjut-lanjut usia, orang-orang yang tua tuan-tuan. Jadi selepas ini tuan-tuan sekalian, sekarang ni COVID-19 ni tak lagi hanya 4 orang saja. Lepas ni kita pasal azam, kita pasal cerita bahawa bila dibenarkan pergi ke masjid, ramai-ramailah kita pergi ke masjid. Kita kena rasa sedar, kena rasa insaf bahawa sekarang ni tidak ada peluang kita nak menambahkan pahala kita pergi ke masjid. Walaupun begitu tu sekalian, ada pendapat ulama kita mengatakan walaupun kita solat di rumah, sekarang ni kita solat bertarawih di rumah. Semua kita jadi imam, alhamdulillah. Jadi imam, tak apalah. Al-kafirun dengan al-ikhlas atau kuliah dengan keluar Allah, tak apa. Sebab ni jadi imam terkejut ni. Imam terkejut ni baca kuliah dengan kulhu Allah, tak apa. Si isteri pula, kak dia tu, moci-moci dia tu, jangan regagel lah. Abang ni tak ada orang lain kok. Kuliah dengan kulhu Allah saja. Tak apalah. Sebab imam beda terkejut, tak apa. Jangan pula kak duk viral kepada orang ramai bahawa suami ni baca kuliah dengan kulhu Allah saja. Jangan memalukan suami kita. Kak dia tu, moci dia. Jangan. Jangan memalukan ma'ikan suami kita. Tak apa, bagilah peluang. Jadi tu imam, alhamdulillah dah. Kalau suami suruh kak jadi tu imam, lagu mana? Jadi suami kita tu imam, tak apalah. Kuliah keluar Allah pun tak apa dah. Dan bila 15 akhir ni, apa dia pula? Tukar dengan Al-Qadar. Inna azanna dengan keluar Allah pula. Tinggal kuliah. Tak apa tu. Tak apa. Bacalah jadi imam. Jadi masa kita jadi imam terawih rumah tu, ada ulama kita membolehkan bahawa di rumah kita tu kita niat satu bilik ke, satu ruang ke sebagai musalla. Musalla bait, tempat semaya rumah kita, dan dibolehkan kita niat itikaf. Niat itikaf bila kita solat tarawih di rumah kita sebagai imam, isteri kita, anak-anak kita sebagai makmum, niat itikaf di musalla bait kita, musalla rumah kita, insya-Allah kita akan dapat pahala itikaf. Biasanya kita itikaf di masjid.
Tapi untuk COVID-19 ini tak boleh ke masjid, kita niat i'tikaf di musalla rumah kita. Dan terus sekalian Allah SWT Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bila kita masa segar dulu kita berjemaah di masjid, 5 waktu Ramadan ini tak tinggal ni, pahala besar ni. Sekarang ni kita berjemaah di rumah, insya-Allah. Walau pahala berjemaah di rumah, walau pahala i'tikaf di musalla bait, musalla rumah kita, insya-Allah pahala sebagaimana kita sembahyang berjemaah di masjid, i'tikaf di masjid. Pasal apa? Allah lihat sebagaimana masa kita sihat, apa yang kita buat. Insya-Allah kita akan dapat pahala, ganjaran, dan inilah aset kita untuk kita bawa ke akhirat bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Apa dia tuan-tuan? Tanggungjawab kita Muslim dengan masjid ini, pakat bina masjid, pakat imarah masjid, pakat jaga kebersihan masjid, dan juga pakat kita memperelokkan masjid, jaga keelokan masjid. Pasal apa tadi? Tengoklah apa-apa yang boleh kita bantu, boleh tolong, sebab ni hak kita bersama. Rumah Allah. InsyaAllah kita contoh tuan-tuan sekalian. Amo ingat masa arwah ayah hamba ada tahun sekitar tahun 80 hari dulu. Hari Jumaat tak kerja. Pagi-pagi Jumaat pergi ku Cako, pergi masjid kampung Pare Air kata panggil tu. Pergi sana apa dia ni, nyaku, cuci kawasan masjid. Ngupuk, kita panggil ngupuk. Bagi ngupuk. Sebab nak jadi temeh tak boleh. Hari Jumaat megoi kampung biasa, tapi setiap pagi Jumaat pergi masjid gotong royong. Tuan-tuan, ini adalah tugas kita. Gotong royong kawasan masjidnya, tanah masjid. Lebih-lebih lagi tuan-tuan sekalian, kita di Kelantan ini berkaitan dengan kebersihan masjid ini. Tak banyak masjid-masjid kita di Kelantan ini bersih, terutamanya tandas. Tak tahulah bagaimana kerajaan kita puah ngepi macam-macam cara dah. Kelantan ku bersih, Kelantan ku bersih, Kelantan ku bersih, forum sana ceramah sini tuan-tuan. Jadi bagaimana pakat jaga masjid dan juga tanah masjid tadi kena jaga. Sebab first impression, orang tengok pandangan pertama apa dia, tengok pada tandah lagu mana. Tandah masjid kita Kelantan ni tak berapa memuaskan lagi tuan-tuan sekalian. Pakat jagalah. Jangan kita hanya pandai buat saja, tapi tak pandai untuk cuci. Jangan tuan-tuan. Bahkan tuan-tuan sekalian, ada seorang tok guru, hamba tak sebutlah nama dia. Almarhum seorang tok guru ni, masa hidup dia tuan-tuan sekalian, ada satu malam bila tidur di satu cara tuan-tuan. Cara kita nak nyik nafsu kita ni, dah. Inna nafsa la ammaratu bisu, nafsu kita ni, hawa nafsu kita mendor kita buat tak baik. Lagu mana cara kita nak nyik, kita nak biar selok, biar apa dia kita panggil kurang sikit, tak segar sikit, ataupun lemuh. Nafsu jahat kita lagu mana? Ada seorang tu guru ni, cara dia kata kita kena basuh tandah masjid. Ataupun kalau kita pergi tidur mana-mana, tempat rumah tu panggil kau, bangun awal-awal sikit, basuh tandah. Jadi ramai-ramai tadi ada satu program di Perlis. Ame ingat bila bangun daripada bila bangun 5 pagi, tak tengok seorang tok guru. Tok guru besar, anak murid beribu tu. Tok guru ni bangun dari pukul 3:30 4 pagi ni lebih kurang, dia bangun pagi, dia basuh tandah rumah tu panggil tadi. Terkejut tu, terkejut. Kemudian tanya tok guru, apa tok guru buat lagu ni? Bagi tahu bahawa cara kita nak nyek nafsu kita basuh tandah tuan-tuan. Allahu Akbar. Sebab tu betuahlah tuan-tuan, bila tuan-tuan hari Jumaat sama ada ramai-ramai gotong royong ataupun cara persorangan, kita basuh tanah masjid. InsyaAllah dengan cara lagi tu kita boleh nyekkan nafsu kita yang rasa ego, yang rasa sombong ini. Itu cara kita. Jadi tuan-tuan sekalian, bagaimana tanggungjawab kita seorang Muslim untuk kita ikat dengan masjid? Itulah tadi tuan sekalian, kita boleh imarah masjid, jaga kebersihan masjid, dan kita perelokkan masjid dengan kita mengajukan berbagai-bagai program di masjid. Kerana masjid ini adalah rumah Allah SWT,
masjid ini akan jadi kenderaan kita semasa kita meniti siratal mustaqim, meniti sirat di akhirat nanti dengan cara kita berbagai-bagai kenderaan. InsyaAllah kita duduk atas masjid kita tadi, tempat kita berjumpa tadi akan meniti sirat sepantas kilat, insyaAllah tuan-tuan sekalian. Ini peranan kita bila kita hidupan kita sehari-hari kita ikat dengan masjid, insya-Allah jiwa kita akan jadi tenang. Insya-Allah anak-anak kita akan tak berwarna sangat. Insya-Allah tuan-tuan biar masyarakat kita terutamanya yang muda-muda remaja ini kita ikat hati mereka dengan masjid dengan cara buat berbagai-bagai program. Tak kira lah tuan-tuan sekarang ni kita buat program kepada dia pertandingan futsal anjuran masjid, bukan main futsal di masjid dah. Main futsal di apa dia ni tempat futsal lah, tapi anjuran Masjid Ibrahimi, anjuran masjid pada Pak Ahmad, anjuran masjid Sultan Yahya Maca, anjuran masjid. Kemudian di sana ada tazkirah, macam-macam pertandingan kita boleh buat yang tidak bertentangan syarak, anjuran masjid. Di situlah kita boleh kumpul remaja dan kita boleh bagi tazkirah, insya-Allah tuan-tuan. Dengan kita boleh kumpul remaja ini, kanak-kanak ini, dengan kita boleh bagi tazkirah, kita boleh tarik mereka ke masjid dan boleh ikatkan hati jiwa mereka dengan masjid, insya-Allah. Bila hati sudah terikat dengan rumah Allah, insya-Allah di sana Allah bagi tahu fa anzala sakinah. Allah akan turunkan ketenangan dalam hati mereka. Tuan-tuan sekalian, ada seorang sahabat yang kaya, jutawan. Dia ni sentiasa sibuklah telefon 3-4-5 butik dah telefon. Tapi bila waktu maghrib, dia tak bawa telefon dia pergi ke masjid waktu maghrib, sembahyang maghrib berjemaah, kemudian dengan ustaz mengajar, kemudian sembahyang esok, balik esok baru dia tengok telefon dia. Walaupun orang menego berjuta-juta, dia nak jutawan, tapi maghrib isyak dia pastikan diri dia berada di masjid dengan kuliah, buat catatan. Allah beritahu, Allah janji fa anzala sakinah, Allah akan turunkan ketenangan dalam jiwa mereka yang menjadi tetamu Allah. Tuan-tuan, kita pergi masjid ni kita jadi tetamu Allah, tuan-tuan sekalian. Dan bila jadi tetamu Allah, bagaimana Allah akan layan kita, dan layan yang besar ialah ketenangan jiwa, rahmat, pahala Allahu akbar. Tuan-tuan, inilah yang kita nak cari ke dunia. Nak cari dunia ini kepada dia, nak cari ketenangan, nak cari redha Allah, nak cari rahmat Allah untuk kita bawa ke sana, ke akhirat yang bila-bila masa. Tuan-tuan sekalian, ni sebelum Ramadan mari, dalam Rejab, Syaban, Ramadan, betul-betul betapa ramai kenalan kita Allah jemput, Allah panggil, ataupun kita panggil meninggal dunia. Kita yang masih lagi ada kesempatan, tuan-tuan sekalian, rebutlah peluang, terutamanya 10 akhir Ramadan. Malam ini tuan-tuan sekalian 27 Ramadan, dan insya-Allah 27 Ramadan ni kekerapan berlakunya dalam hadis Nabi disebut kebanyakannya adalah 27 Ramadan Lailatul Qadar, yang mana apa dia ni kelebihan dia lebih baik daripada 1000 bulan, lebih baik. Tak kira lah infinity banyak mana. Carilah peluang, tuan-tuan sekalian, untuk kita, tuan-tuan, walaupun kita tak boleh nak solat di masjid, solat dari rumah, niat i'tikaf di rumah, baca Quran tempat kita i'tikaf tadi, berzikir di sana, insya-Allah. Inilah peluang kita untuk mencari aset akhirat kita, yang mana di sana kita nak minta dengan suami tak boleh, nak minta dengan isteri tak boleh, nak minta pahala dengan mak ayah tak boleh, tuan-tuan. Kita akan bawa apa yang kita ada, tuan sekalian. Sebab itulah peluang ini jangan kita sia-siakan. Gunalah peluang ini, terutamanya Ramadan, di akhir Ramadan sebaik-baik mungkin untuk kita jadi hamba Allah yang bertakwa, yang beriman, yang bertakwa, yang beramal soleh. Dan insya-Allah sebagaimana tajuk kita hari ini, menjadi muslim, menjadi hamba Allah bertanggungjawab terhadap masjid. Sekarang ni tak boleh pergi masjid, pasal niat kemah kukuh, insya-Allah bila dibenarkan ke masjid, kita akan berduyung-duyung pergi ke masjid untuk imarah ke masjid, untuk solat berjemaah di sana, untuk belajar di sana, insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, bila kita pasal niat azam, lepas ni kita ramai-ramai ke masjid. Inilah yang menjadi tugangan kita, kenderaan kita di mahsyar nanti. Mudah-mudahan apa yang kita
dengar pada hari ini, kita akan dapat manfaat untuk perjalanan hidup kita yang sementara ini, untuk kita hidup di akhirat, tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan mendapat kebaikan untuk hamba sendiri dan tuan-tuan semua yang mendengar. Mudah-mudahan inilah kita akan terus lipat gandakan usaha kita mencari bekalan untuk hidup akhirat kita. Wal akhiratu khairun wa abqa. Sesungguhnya hari akhirat itu lebih baik dan kekal untuk kita. Dunia ini hanya sementara saja. Gunalah kesempatan ini untuk kita raih kejayaan hidup di akhirat nanti. Yang baik daripada Allah SWT. Salah silap mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wasairil muslimina wastaghfiruh innahu rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna fa'fu anna wa an walidina wa an jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم بارك لنا ما بقي من شهر رمضان. اللهم بارك لنا ما بقي من شهر رمضان. اللهم بارك لنا ما بقي من شهر رمضان وعنا على قيام وتلاوة القرآن. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتعبدنا وتقشنا وتأمين تأسرنا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita lihat Sayyidina Ali pesan kepada kita. Nah, Sayyidina Ali ini orang yang hebat. Sebab Rasulullah bagi tahu, ana madinatul ilmi wa Ali babuha. Aku ni gedung ilmu, Ali adalah pintunya. Orang sahabat yang alim, yang pakar, yang bijak, yang hebat. Ada antaranya ialah Sayyidina Ali. Dia kata Sayyidina Ali bagi tahu, dalam pendidikan anak-anak untuk membina anak yang soleh-solehah, bila di antara umur 1 tahun hingga 7 tahun, bapa, ibu adalah bermanja dengan anak tadi. Bermanja. Gora. Bermanja ni bergurau. Macam-macam lah bahasanya. Bahasa anak-anak. Walaupun ayah dah tua dah. Bermanja dengan anak-anak. 1 hingga 7 tahun. Bila masuk period yang kedua, 8 hingga 16 tahun, pesan Sayyidina Ali, ibu bapa adalah mengadapkan, mendisplaykan anak di antara umur 8 hingga 16 tahun. Period yang kedua, mendisplaykan bagaimana bila cara makan, cara minum, adab dengan orang tua, macam-macam. Banyak Islam kita aja tentang adab. Hak ni buat apa? Pastikan kita dapat mengadapkan, mentakdibkan, mendisplaykan anak kita untuk melahirkan anak yang soleh dan solehah. Bila berumur 17 tahun ke atas, kata Sayyidina Ali, hendaklah jadikan anak sebagai kawan, sebagai teman, sebagai sahabat. Itu cara pergaulan. Dan tuan-tuan sekalian, amun balik kepada kisah tadi, Abu Saleh dan juga isterinya, anak poci Buhepo tadi, dan juga anaknya Syekh Abdul Qadir Jalani. Bila si bapaknya dah meninggal dunia, isteri kepada Abu Saleh tadi atau ibu kepada Syekh Abdul Qadir Jalani, bila anaknya dalam umur 8-9 tahun tu, dia nak atas pergi ke pondok belajar ilmu. Si ibu ni jahit jubah. Bila jahit jubah, dia ada poket sebelah luar, poket sebelah dalam. Duit tadi yang buat bekal kepada Syekh Abdul Qadir Jalani tadi, duit sebelah dalam. Dalam perjalanan zaman dulu ni bukan setakat tanah Arab saja. Bahkan kita di Kelantan beramai puak-puak penyamu tepi jalan. Tahun-tahun 50-an 60-an dulu. Jadi bila Syekh Abdul Qadir dalam perjalanan, mak dia pesan supaya bercakap benar. Bercakap benar. Dalam apa keadaan apa bercakap benar. Pesan mak dia. Jadi bila Syekh Abdul Qadir dalam perjalanan nak pergi ke pondok untuk belajar ilmu, disekat, ditahan oleh puak-puak. Bila puak-puak ni tahan dia, dia rabur, dia gagal cari. Kata Syekh Abdul Qadir, puak cik cari apa dia?
cari duit lah. Cari duit. Cari apa-apa yang berfaedah manfaat. Dia kata ada, dia kata poket sebelah dalam. Jadi penyamu perokok ni pelik. Ramai mana ada sesek kita ni dia berokok dia menyamu, tak ada seorang rabuk, kita cari pun dia tak royak. Bukan kena bunuh tak royak. Tapi bodoh ni bila kita cari rabuk gagal tak jumpa dia royak. Jadi tanya pasal apa kamu bagi tahu bahawa duit kamu ni dirham kamu dinar kamu ada sebelah dalam. Dia kata mak saya pesan jangan bercakap bohong, hendaklah sentiasa bercakap benar. Lalu perokok tadi jumpa dengan bos dia, jumpa dengan big boss. Dia kata bos pelik bodoh ni. Pasal kita dah merokok dah menyamu ni ramak lama dah. Tak ada orang bagi tahu sebenar, tapi bodoh ni royak sebenar. Lalu big boss tadi, ketua penyamu tadi jumpa bodoh ni. Bila tanya nak gimana weh? Nak pergi belajar pondok. Kenapa kamu ni kecek benar? Mak pesan bercakap benar. Mak saya pesan benar, sentiasa pesan kepada hamba supaya bercakap benar. Disebabkan si ibu tadi ajar didik bercakap benar, menyebabkan Syekh Abdul Jalani bercakap benar, menyebabkan ketua perokok tadi, big boss tadi dapat hidayah Allah, menyesal daripada kerja merokok. Dia big boss tadi ikut Syekh Abdul Qadir Jalani bersama-sama pergi ke pondok untuk belajar. Dan bila big boss dah insaf, anak buah akan ikutlah. Sebab an-nasu ala dini mulikihim. Anak buah ni akan ikut bos dia. Bila bos dah menyesal, insaf bertobat, anak buah pakai ikut pergi ke pondok belakang, ikut Syekh Abdul Qadir Jalani untuk belajar tuan-tuan sekalian. Ni kesan daripada bercakap benar. Sentiasa pesan pada kita bercakap benar. Tuan-tuan sekalian, bila nak menjadikan anak kita yang soleh-solehah, mesti kita sebagai ibu bapa ni, sebagai guru pertama di rumah, didik menjadi model yang terbaik pada anak-anak. Kalau suami isteri tak dapat jadi model, kita panggil pembelajaran awal di rumah, menyebabkan anak kita susah nak jadi yang baik. Sebab itu pentingnya ibu bapa tadi. Kemudian bila nak pilih ibu bapa, nak pilih sekolah. Nak hantar anak-anak, pilihlah sekolah yang terbaik yang boleh membentuk akal budi anak-anak menjadi anak yang soleh. Bukan sekolah yang boleh menghancurkan masa depan dia sama ada dunia atau akhirat. Mungkin dunia boleh, tapi akhirat rugi. Ini kewajipan ibu bapa mencari institusi pendidikan anak-anak yang terbaik, bagaimana akalnya, budinya dapat membesar dengan baik mengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan setakat kita atas sekolah saja, tapi hasilnya, kesannya anak kita tak baik ataupun pengaruh suasana, environment, bi'ah yang tidak baik. Itu pentingnya pendidikan ataupun sekolah pada anak-anak kita. Seterusnya, bagaimana ibu bapa wajib mencari kawan-kawan yang solehah kepada anak-anak tadi. Ini penting tuan-tuan. Sekarang ni kalau kita lihat bagaimana ibu bapa nak kepada anak ya soleh-solehah. Tapi hasilnya tak soleh terpaksa apa? Tak soleh terpaksa kerana tengok bagaimana rakan-rakan, kawan-kawan anak kita tu sekalian. Kalau kita tidak pantau, anak-anak berkawan dengan orang yang tak baik, akhlaknya, dia akan berjakit pada anak kita. Ini penting pada ibu bapa kita, cari rakan-rakan anak kita yang baik. Pantau semua, tengok semua tuan-tuan sekalian, nasihat semua anak kita, insya-Allah dengan nasihat contohnya pesan sebagaimana Rasulullah pesan, ittaqillah haitsuma kunta. Wahai anakku, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah di mana saja kamu berada. Di rumah mabah ada, di sekolah mabah tak ada. Kamu telah tambahkan mabah tak ada. Tapi kalau mabah tak ada, walaupun guru tak ada, ingat Allah ada. Innallaha basirun bil ibad. Allah Maha melihat apa saja perbuatan hamba-Nya. Bukan setakat Allah melihat. Allah pasang malaikat raqib atid, kiraman katibin ambil gambar. Dan segala yang diambil gambar oleh malaikat ini akan dibentang, akan ditayang oleh malaikat di masyarakat nanti. Tak malu kau bila kita buat tak baik. Kita hanya baik depan mak ayah, belakang kita buat perkara yang Allah larang. Pesan semua kepada anak kita, ittaqillah haitsuma kunta, dan bertakwa kepada Allah di mana saja berada. Insya-Allah ibu bapa yang betul-betul berperanan sebagai bapa, dan tuan-tuan sekalian, senjata kita bapa ialah doa.
Doa sila mukmin. Doa sejati mukmin, banyak-banyaklah berdoa. Terutama tuan-tuan sekalian, kita berada di bulan Ramadan, ya penuh barakat ini tuan-tuan sekalian. Kita banyaklah doa kepada Allah agar Allah jadikan anak kita anak yang soleh-solehat. Antara yang mesti buat sebelum tidur, kita pergi kepada anak-anak kita baca ya latifu ya latif ya latifu ya latif ya latifu ya latifu ya latif 7 kali. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyul aziz. Baca tu Allahumma faqih fid din wa alim ta'wil, Allahumma tahhir qalbahu wa ahsin farjahu. Baca doa tu jangan kita lalai, jangan kita malah kerana anak kita adalah aset kepada kita untuk dia doa pada kita, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabban sura. Mahanya kita nak dapat seorang anak tu bukan mudah. Anak adalah amanah Allah pada kita. Jadilah ibu bapa yang beramanah, melaksanakan jawab, jagalah, didiklah anak kita yang terbaik. Hasilnya, kesannya kita seruh pada Allah, kita hanya berusaha, berikhtiar, berdoa dan kita tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh-solehah sebagai qurrata ayun, penyejuk mata hati kita. Dan jika ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, anak kita ada yang terbaik, banyak doa tuan-tuan sekalian. Akhir sekali, dalam masa 2-3 minit tuan-tuan sekalian, ada satu cerita di Pasir Putih bagaimana seorang lelaki terlibat dengan dadah. Ayahnya dah meninggal dunia, duduk ngamuk dia. TV dia jual, mesin basuh, apa dia ni, peti jual habis. Tak ada apa atas rumah dia. Satu hari tuan-tuan sekalian, dia ambil buku sel, nak pergi jual. Mak dia kata, nak pergi mana tu? Dia tak nak pergi jual. Mak dia kata, kamu tahu tak, dalam buku sel tu adalah kain kapen mak. Kain kapen mak. Kalau mak mati, kamu nak buku ngasuk obat kau. Kamu nak pergi jual kain kapen mak tu. Lalu dia rembah. Dia lagi tu. Dalam bulan Ramadan cerita ni. Lalu mak dia doa punya doa, minta dengan Allah, menangis-nangis. Minta pada Allah. Allah makbulkan doa si ibu tadi. Lalu tu, bila pada waktu petang, dekat maghrib nak buka puasa, seorang ibu ni keadaan sore nak buka puasa, anak dia balik. Anak dia balik melutut, cium kaki ibu tadi dalam keadaan menangis, minta maaf, insaf, sedar tuan-tuan sekalian. Walaupun dia memakai dadah, tapi dengan kuasa Allah yang maha berkuasa, Allah mudah bagi Allah nak pulihkan anak tadi menjadi soleh. Bila doa ibu apa yang betul-betul mengharapkan Allah bantu, Allah tolong, lebih-lebih lagi bulan Ramadan, lebih-lebih lagi pada waktu malam, 2/3 malam, jangan puas, jangan putus asa, doalah, usahalah kita nak anak kita semua anak yang soleh yang boleh membantu kita dunia dan juga akhirat. Tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan sedikit sebanyak yang hamba sampai kepada petang ini, insya-Allah dalam masa sekarang ini dapat kita jadikan panduan untuk kita melahirkan anak-anak yang soleh-solehah, dan juga dah tak ada anak dah, ada cucu. Doakanlah, jagakanlah, didiklah cucu kita ke cicit kita agar kita nak menjadikan zuriat kita zuriat yang beriman, bertakwa kepada Allah SWT yang baik daripada Allah. Salah maaf. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wasairil muslimin wa muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbana shara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa an jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin.